Ya Karim, soal soal Bismillah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكرام وأسلم شون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bagaimana atas sekali? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Fa idza malat ila al-ma'siyati fadhakkirha bi'azabillah wal qati'ati 'anillahi bisababih wal 'asal al-masmum yutraku ma'al 'ilmi bihalawatih lima fihi min wujudil azah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya khulwatun hadirah. Apabila nafsu cenderung kepada maksiat, maka hendaklah engkau ingatkan nafsu tentang azab Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat dan terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala disebabkannya. Madu yang beracun tetap ditinggalkan orang walau diketahui manisnya, kerana terdapat padanya kemudaratan. Kerana sabda Rasulullah SAW, ad-dunya khulwatun hadirah. Dunia itu manis lagi kehijauan. Apabila cenderung hati seseorang tadi kepada keinginan melakukan mungkar, maksiat yang merupakan mudarat kepada kita, kaedah kita ad-darar yuzan, semua kemudaratan taklah dihindarkan, dihapuskan. La darar wala dirar. La darar, jangan buat mudarat pada diri kamu, wala dirar, jangan buat mudarat pada orang lain. Itu dasar kaedah dalam Islam kita. Jangan buat mudarat pada diri dan jangan buat mudarat pada orang lain. Baik Islam, agama menuntut kesejahteraan. Maka mudarat ada dua, satu zahir dan satu lagi batin. Mudarat yang zahir dijaga, lebih lagi mudarat yang batin. Mudarat yang zahir hubung kita dengan manusia. Ada mudarat yang batin antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, lagi besar. Maka maksiat merupakan mudarat yang besar. Hendaklah ingat apabila terlintas cenderung, sebab dia kata ipa iza malat, ya, apabila cenderung hati nafsu kita, bukan buat lagi tu, bau perasaan nak buat itu, cepat edarkan dia. Maka hendaklah engkau ingatkannya tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Maka azab Allah Taala yang maha dahsyat, tidak ada manusia boleh menanggungnya. Dan satu, yang kedua, berlakunya pemutusan kontak antara hamba dengan Ta'ala, wal qati'a anillahi bisababih, dan terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala disebabkannya maksiat dan mungkar tadi. Oleh kerana itu, dibandingkan di sini, walaupun benda yang berunsur maksiat itu pada zahirnya menjadi rasa kesedapan pada zahir, diumpamakan madu yang manis, tetapi dalamnya apabila ada racun, maka hendaklah ditinggalkan. Maka dunia disifatkan oleh baginda sesama ialah khulwatun hadirah, ya, benda yang khulwah, yang manis, lagi pula kehijauan. Mana benda yang hijau ni cantik, seronok kita pandang, rasa pula dia manis, tapi dalam ada racun, racun kena tinggal. Sebab tu kita wajib meninggalkan dunia yang ada racun. Sebab dunia itu dibagi dua. Satu, dunia yang memberi manfaat, ada manfaat. Dalam hadis Rasul menyatakan bahawa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ialah mazra' ay mahaluz zar'i, tempat bercocok tanam
untuk akhirat. Mana yang baik diambil. Ada pun dunia yang sebaliknya, maka naklah ditinggalkan, yang merosakkan. Baiknya dunia tadi apabila diambil dengan niat yang bersih, mengambilnya kerana Allah bukan kerana nafsu, digunakan pada jalan Allah bukan pada jalan nafsu, dan menuju kepada pendekatan dan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dunia yang diambil bukan kerana Allah, kerana nafsu, diguna pada nafsu, dia membawa seorang itu semakin jauh, mendapat kemurkaan Allah dan semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang yang mengenali Tuhannya sebenar pengenalan, dia tidak akan menghampiri benda-benda yang merosakkan dia daripada pengambilan dunia tadi. Sebab pentingnya mengenali Tuhan. Bila dia kenal Tuhan dengan sebenar kenal, maka dia akan rasa cinta yang kuat. Dan bila cinta yang kuat ini, dia akan jaga kemusnahan dia apabila kita mengerjakan maksiat. Dia kerjakan maksiat saja, maka kecintaan itu akan merosot. Dia akan merosot, kurang, kabur, gelap, rosak dan seterusnya. Sedangkan itulah benda yang paling penting dalam kehidupan insan, ialah menanamkan diri kita mahabbah, kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dikerjakan akan maksiat, benda itu dibenci atau dimurkai oleh Allah, maka hubungan kontak kemesraan, kecintaan dengan Allah akan terjejas. Dan tidak ada bala yang paling besar apabila terjejas hubungan insan dengan Tuhannya. Tidak ada arti kehidupan apabila dia mendapat kemurkaan daripada Tuhan punya sekalian makhluk, termasuk kita yang kerdil ini. Jadi maknanya berhati-hati dan sentiasa berjaga qalbi kita, jangan ada cenderung kepada benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya kita minta adalah supaya cenderungkan hati kita kepada dia. Dan satu doa yang digunakan oleh ulama secara bertawassul kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna natawassalu ilaik bijai habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tahfaza qulubana minal maili ila ghairi. Ini secara umum diminta kepada Ta'ala bertawassul dengan keberkatan Habibullah SAW. Meminta Ta'ala pelihara hati kita daripada mail. Itu mana marat. Mail mana cenderung, minat, suka ya kepada selain daripada Allah Ta'ala. Yang ni bukan selain, rosak lagi. Benda yang merosakkan itu lebih aula diberikan perhatian supaya jangan kita terlibat hati kita meminatinya. Bukan kata buat tu, minat pun tak benar. Kalau dia minat je habis tu. Patut kalbi perlu dipantau. Wa yurwa aidan jifatun qazirah khulwatun hadirah inda ahli al-ghaflah wa jifa qadirah inda al-uqala. Masya-Allah. Khulwatun hadirah inda an-nufus, jifatun qazirah inda al-maraya al-qulub. Khulwatun hadirah litahzir, jifatun qadirah litanfir. Fala taqda'annakum bihalawatiha fa inna akibataha murratun. Dan diriwayatkan juga dalam hadis, dunia ni ialah jifah qazirah, bangkai yang kotor. Tadi panggil khalwah, satu riwayat bangkai yang kotor ya. Di mana baginda SAW berjalan dengan sahabat, kemudian jumpa bangkai seekor anak kambing yang cacat, dah dibangkai, kemudian kedudukan dicacat. Rasulullah menguji sengaja pada sahabat, kamu nak tak kalau benda ni dibagi pada kamu? Dan sahabat menyatakan, kalau hidup pun kami tak nak. Rasulullah dah cacat, apatah lagi dah jadi bangkai. Maka Rasulullah menyatakan, anna dunia ahwanu minha, bahawa dunia itu lebih hina daripada ni. Dunia lebih hina daripada bangkai kambing yang cacat. Ini indal mana tu? Indal uqala. Itu dua perbandingan hadis di sini. Ulama uraikan di sini. Dunia dimasuk ke sini ialah dunia yang diambil dengan nafsunya dan diguna ke arah nafsu, menyebabkan musnah kedudukan seorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diriwayatkan juga wa yurya aidan jifatun kazirah, dunia itu bangkai yang kotor.
Jadi manis kehijauan di sini di sisi ahli ghaflah. Orang yang lalai, jiwanya tidak ada kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya gelap, jauh daripada Ta'ala, keras. Ya, tidak mengenali jalan sebenar. Dilalaikan oleh syaitan dan nafsu, maka dia akan memandang dunia itu khulwatun hadirah, nikmat, lazat, kehijauan, manis. Dan bangkai yang kotor di sisi uqala, orang-orang yang berakal. Ya, satu hadis mengatakan khulwatun hadirah, dalam riwayat lain jifatun qazirah. Ini pandangan berbeza. Pandangan bagi orang yang lalai, yang tidak mengenali Tuhannya, yang terjauh daripada Tuhannya, yang tidak mengenali akhirat, dia ingat dunia ni cukup hebat. Oleh kerana buta mata hatinya daripada memandang akan persediaan di akhirat yang amat dahsyat, maka dia rasakan lazat seronok, maka dia tenggelam dengan kelalaian dunia tadi, sehingga bahayanya sampai menjual agama Allah Subhanahu wa taala. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya, jualkan agama dengan sebab dunia yang sedikit. Ada pun orang yang berakal, sebenarnya akal ni adalah aqlun nafi', dia satu lagi aqlun gharizi, dari dua tu. Ada pun aqlun ghariz, iaitulah akal-akal yang ada pada orang kafir, yang tidak ada cahaya akal, ni gelap, maka dia memandang pada zahir. Ya, itu akal tu semua orang ada tu. 3 kali 3 9, 4 kali 4 16. Kan? Itu orang yang dia ada. Ada pun aqlun nafi', akal yang memberi manfaat, yang menyambungkan qalbi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memandang dunia tadi sebagai jifah qadirah, benda sebagai bangkai. Sebab apa bangkai? Benda yang kotor. Sebab bila dunia yang bercampur nafsu dia kotor, menyebabkan dia terjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara pandangan dua ahli ghaflah dan golongan uqala. Ghaflah yang lalai dan golongan uqala yang cerdik, yang berfikir dengan ilmu dia. Kemudian manis kehijauan di sisi hawa nafsu pula. Ya, dunia ni panas sedap, manis. Siapa yang panas sedap manis? Nafsu. Bangkai dan kotor di sisi cermin-cermin hati, tempat pantulan nur cahaya. Manis kehijauan yang memberi peringatan, ya, dan juga bangkai yang kotor untuk menjauhkan manusia daripadanya. Maka jangan sampai ia memperdayakan kamu dengan kemanisannya, kerana akibatnya engkau pasti merasa kepahitannya. Kepahitannya ialah mendapat besar murka Tuhan, dan balasannya ialah azab yang sangat dahsyat di akhirat kelak. Orang-orang yang mana melibatkan diri terperangkap dengan jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, kerana mereka terpedaya dengan memandang luarnya sahaja, ya, dengan pandangan nafsunya, pandangan kelalaian dia. Ada pun orang yang terang qalbinya, mata hatinya memandang dengan pemandangan iktibar, mengambil pengajaran dan berjaga-jaga. Banyak di sana ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW memperingatkan. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Dulu orang-orang Islam dia tengok golongan kafir kan, dia pergi balik dengan kekayaan bisnes dia. Maka Tuhan sebut dalam Quran, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekiranya mempersonakan kamu taqallubul ladzina kafaru fil bilad, ya, pergi balik ulang-alik orang-orang kafir dengan zahir keuntungan dunia yang banyak tadi itu. Ya, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Itu sebenarnya mata benda yang sedikit. Quran sebut dunia itu sedikit. Kalau kita nampak dunia itu banyak, bermakna pemandangan kita telah jauh terpesong. Benda yang sikit dia nampak banyak, benda yang kecil dia nampak besar, benda yang tidak bernilai dia nampak hebat. Sebab apa? Sebab dia telah, ya, pemikiran dia tidak normal. Kalau kita sudah hilang kan disebabkan kemabukan. Apa dua mabuk yang besar? Ya, dia lupa akhirat. Mabuk dia dengan hidup dunia semata-mata, dan mabuk yang paling besar lagi adalah al-jahlu, kasih pada kejahilan. Wasyirkumus sakratan, sakratul hubbil aish wa hubbil jahl. Fa inda dhalika la ta'muruna bil ma'ruf
ولا تنهون عن المنكر والقائمون بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كما قال. Memabukkan kamu oleh dua kemabukan. Yang pertama, hubbil aish, kasih yang menggila dengan kehidupan dunia semata-mata. Siang malam pagi petang, digi duduk bangun baring dia dengan pemikiran dunia tak habis. Orang lain makan juga, wali-wali, aulia kekasih Allah, Nabi, Rasul-Rasul, makan, minum, buat kerja dunia kan tak buat, tapi bukan itu matlamat. Dia tidak meletakkan kalbi di benda itu. Tapi kalau dia jadi terpusing, dunia disumbat dalam kalbi, maka untuk memikirkan kedudukan dengan Tuhan dah tak ada ruang, kosong, gelap, jauh. Ya, maka ketika itu jadi wasak dia. Jadi mabuk. Yang kedua, hubil jahil, kasih tenggelam dalam kejahilan. Maka resiko besar dia apa? Fa inda zalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kamu tak akan tengok lagi orang buat amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan itu tunggak tiang seri kepada Islam. Kalau itu runtuh buat. Jadi musuh Islam dia tahu benda ni. Sebab tu dia racun umat Islam dengan memuja kebendaan, fahaman maddiyah ya. Akhirnya hanya nama dia tinggal Islam. Contoh di akhir zaman benda ni banyak berlaku. La yabqa minal Islam illa ismuh wala minal Quran illa darsuh. Tidak tinggal Islam di akhir zaman melainkan namanya saja. Ya. Dan tidak tinggal Quran melainkan dibaca saja. Tak ada pun. Ini punca apa? Jiwa mereka dah tidak boleh menangkap ya mana benda yang cantik di dalam cermin hati sebab sudah kotor. Cermin hati dia sudah kotor, sebab tu wajib kita menjaga ya akan cermin kalbi kita. Bila dia kotor cepat lap balik. Ya, cepat lap balik biar dia jernih, dia cantik. Dia dapat memandang dengan tepat apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya dan baginda sallallahu alaihi wasallam. Habis. Kemudian iza qila laka minal mu'min faqul alladhi tala'a ala aibin nafsih wa lam yansub ahadan minal ibadi ila aibin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam iza ahabba Allahu abdan bassarahu bi'uyubi nafsih wa iza qila laka, dan apabila qila laka dikatakan bagi kamu minal mahzul faqul allazi yansubul ibadu ila al-aibi wa yubarri'u nafsahu minhu. Apabila engkau ditanya siapakah orang mukmin yang sebenar, al-mukmin kamil, maka hendaklah engkau menjawab faqul, itulah orang yang melihat dan mengetahui keaiban dirinya dan tidak menisbahkan seorang pun di kalangan hamba Allah SWT kepada keaiban. Dia sentiasa memandang kekurangan dirinya, sibuk memandang keaiban dirinya, kejauhan dirinya dengan Tuhan, kekotoran maksiat yang membelenggu dalam kehidupannya dan seterusnya. Itu orang adalah orang pilihan Allah Ta'ala. Orang yang Tuhan kasih sentiasa memandang keaiban diri sendiri. Bermakna mafhum mukhalafah sebaliknya, kalau dia asyik memandang keaiban orang lain, bermakna dia bukan orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala ya. Sebab bila asyik dengan memandang keaiban orang lain ya, maka ketika itu dia akan perasan dia lebih hebat, dia lebih betul, dia lebih hebat ya, dia lebih handal, dan memandang sifat-sifat seumpama ini membawa kepada sifat ujbin, sifat ujub, dan mungkin dia akan terlajak lagi dahsyat takabburin. Dia akan sifat takabbur, ujub, merasakan hebat diri dia. Itu salah. Bagi kita tak dibenarkan memandang kehebatan kita, bahkan kita disuruh memandang kekurangan kita, sebab itu sifat asli kita. Jadi apabila dia memandang begitu, dia akan rasa dia hebat. Kemudian dipanding oleh orang lain, mana dia aku lebih handal, walaupun mulut dia tidak mengungkapkan, dalam kalbi dia sudah cukup, maka dia terjauh dari Allah Ta'ala, dan dia tidak akan diberi petunjuk dan pertolongan daripada Allah Ta'ala.
dan dia takkan dapat kasih sayang Tuhan. Innallaha la yuhibbuz zalim. Allah tak kasih kepada orang yang zalim, mana orang yang meletakkan benda tak kena tempat. Tempat sebenarnya kita memandang kekurangan, tiba-tiba dia memandang dia hebat, maka membawa rasa takabur dan seumpamanya. Allah. Kerana sabda Rasulullah SAW, "Iza ahabballahu abdan bassarahu bi'uyubi nafsih." Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, Allah Ta'ala kasih, Allah SWT akan memperlihatkan kepadanya keaiban dirinya. Mana bila Allah Ta'ala nak bantu seseorang tu, dia akan buka kalbi dia. Tuhan buka, bukan kita kan. Tak jauh dia buka kalbi orang, melainkan dia. Bila dibuka aja kita rasa banyak kurang aku pun jauh Tuhan, banyak dosa lagi. Bila ada perasaan itu, kita syukur kepada Allah SWT. Bagaimana Tuhan sedang membuka. Kalau dia tak pernah pandang dia pernah hebat, itu bahaya, itu Tuhan tutup. Ya, itu Tuhan tutup. Dia Tuhan nak bagi dia jadi orang yang dipilih, maka Tuhan bukakan dia memandang kekurangan dia, sudut ilmunya, sudut amalnya, sudut pendekatannya, penyucian kalbi dan sebagainya. Dia dengan asyik, ya. Nak maknanya mewar-warkan akan keaiban orang begitu. Ini itu orang yang tidak matang dalam perjalanan menuju ketuhanan dia. Ya, dia tidak matang. Dia asyik leka dengan memandang keaiban orang, kesilapan orang, sedangkan diri dia sendiri masih jauh dengan Allah SWT. Mana kata jauh? Dia pandang kesilapan orang itu dan dia jauh pula. Kalau dia dekat, dia asyik memandang di kesilapan diri. Itu saja kaedah dia. Ya. Maka dia perasan dia hebat, dia tak perasan dia sedang jauh dengan Allah Ta'ala. Ini amat bahaya. Seperti para awliya mengatakan dosaku ya Allah lebih banyak daripada pasir yang melata di bumi. Ya. Kalau ambil pasir itu satu beldi, Tuan kira daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari, tak habis kan? Ya. Itu baru satu beldi. Bayangkan kalau melata di bumi berapa banyak. Itu siapa yang merasa itu? Para awliya illah. Sebab apabila qalbi dia terlampau bersih, maka sedikit pun dia rasa benda itu dah tak selesa. Kita beli baju baru cantik, putih melepak, terkena sikit percik, wah dah sedap. Tapi kalau dia pakai baju kontrak dua atas tanah, tak ada apa kan. Dua atas tanah tak ada apa-apa. Ya, dia foto tepik saja. Biasa dia kata kan. Itu bezanya mana orang yang duduk dalam keadaan sentiasa memberikan pemantauan terhadap dirinya sendiri. Ya, ingat tu, perbaiki diri kita sendiri. Allah. Habis tak boleh ke nak ambil orang lain? Itu kena. Tapi jangan jadikan itu sebagai apa? Satu tugas kita yang menyedapkan nafsu kita. Asyik mempertikai orang dia. Habis tak boleh pertikai langsung? Tidak juga. Bahkan kalau tak ambil berat, Rasulullah tak aku umat lah, man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minna. Siapa yang tak ambil berat urusan umat Islam tu bukan umat aku. Bermaknanya kita meletakkan benda tu pada tempat dia. Kalau benda yang menyebabkan kerosakan umum, itu kita kena dedah. Ya, kalau benda tu individu, ada tahu ya lah. Kita individu, kita jaga individu kita lagi baik. Ya, itu maksudnya. Jaga supaya kita sentiasa bersih dan sentiasa membersihkan diri kita. Allah Ta'ala kasih, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala kasih pada orang yang sentiasa melakukan pembersihan zahir, lebih-lebih batin, tempat lihat dan tempat tilik ukuran Allah Ta'ala ila qalbi insan. Dan apabila engkau ditanya siapakah orang yang hina, ya, minal mahzul, ya, mahzul, zalla yazul, mahzul mana orang yang dihinakan oleh Allah Ta'ala. Siapa dia? Hendaklah engkau menjawab, ialah orang yang menisbahkan hamba-hamba Allah SWT ke keaiban. Orang lain semua dia pandang aib, tak betul lagi, dan menyucikan dirinya daripada keaiban. Dia rasa macam dia tak ada dosa. Dia rasa hari-hari cerita, ini pula sebar sana sebar sini, bukan orang ini kan, macam dia baik kan. Dia tak perasan ini tipu daya nafsu dan syaitan serta iblis maknanya. Ya, itu di antara pesanan daripada Tuan Pengarang. Dua perkara yang perlu kita ambil pengiktibaran, iaitu bila Allah Ta'ala pilih seorang yang lebih baik, dia sentiasa memandang kekurangan dirinya. Dan orang yang boleh memandang kekurangan dirinya ialah siapa? Yang paling tepat, orang yang dapat tepat asyik hatinya dengan Allah Ta'ala. Bila dia asyik dengan Tuhan,
Nampak kebesaran keagungan Tuhan, nampaklah. Bila nampak kebesaran Tuhan, dia nampak kekerdilan diri dia. Dia menampak kehaibatan Allah, maka nampak kehinaan dirinya. Bila nampak keilmuan Tuhan punya ilmu yang qadim, azali, lagi baqi, dahsyat, maka nampaklah jahil diri dia. Dan seterusnya. Akhirnya dia mengenal akan diri dia. Wujud yang sebenar adalah dia, bukan kita. Ya, sebab dia kata wujud yang sebenarnya apa? Orang mengenal diri, ada ia, tiada engkau. Lagi rasa kita ada, itu tak kenal. Ya, bermakna kalau dia perasan dia ada dan memandang kehaibatan keadaan adanya dia, bermakna dia lalai dan lupa dengan wujud Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Sebab kalau dia asyik kenal lazat memandang wujudan Tuhan yang bersifat dengan segala kesempurnaan, masih tenggelam ya, qalbi dia nak memandang diri dia yang fakir, yang hina, yang sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia kata man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal akan diri dan saya dia kenal akan Tuhannya. Kenal diri maknanya dia merasakan, mengembalikan balik kepada asli dia. Asalnya tak ada apa gitu dan ya, maka yang ada sebenar ialah dia saja. Cuma pengenalan tu dua bagilah. Cara yang pertama bil i'tikad, digunakan ta'akul, menggunakan akal, memandang kebesaran Tuhan, mengingat. Ada pun dalam sikit dia masuk qalbi sir, itu merasa. Dia bukan sekadar tahu dan berpegang, tapi dia rasa betul kehaibatan Allah yang maha dahsyat, lalu dia terasalah ya sebaliknya kepada diri dia. Kalau kesempurnaan tu dirasakan kesempurnaan jamal jalalullah, maka dia akan rasalah tak ada apa, dia fakir, hina. Dan bila dia memandang kewujudan yang zati, maka tenggelamlah wujud dia yang arid. Habis. Kemudian wa mimma tamada alaihi ahlu hadzal zaman mubashatatuhum wa mu'anasatuhum lil 'asin walau annahum abasu fi wujuhihim lakana zalika khairun wa zakhran lakana khairan wa zahra lahum anil ma'siyah. Di antara perkara-perkara yang sering dilakukan oleh ahli zaman ini, zaman jauh dah, zaman Tuan Pengarang ni, Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Kalau zaman kita lagi lah. Dia mengata zaman ini, mana zaman dia, bukan zaman kita. Hazal zaman, ai zaman dulu. Di antara perkara yang sering dilakukan oleh ahli zaman ini ialah mereka menzahirkan senyuman dan kemesraan dengan ahli maksiat. Orang buat maksiat ya, ada tak sedar lagi buat maksiat, kita tegur, lepas tu minta maaf pula kita tegur. Banyak pelik. Kau tegur maksiat dah bagus lah tu, minta maaf buat apa lagi kan? Tak minta maaf pula. Orang buat maksiat kita tegur, alhamdulillah. Orang nak marah tu soal lain ya. Jangan hiraukan marah manusia, gerun dan takut kemurkaan Allah. Tapi tarik balik tu, orang bersorak ada ahli maksiat kan, dia orang ahli agama minta maaf kita. Akhir zaman dan selih ini memilukan kalbi kita ya. Allah macam-macam akhir zaman tadi. Menzahirkan senyuman dan kemesraan dengan ahli maksiat. Sekiranya mereka memasamkan muka mereka, hal itu adalah sangat baik dan boleh menghalang mereka dari terus-menerus melakukan maksiat. Kita tegar dengan mulut, dengan kuasa kalau ada kuasa. Kalau ada kuasa tak gerti mencegah maksiat, lebih baik letak kuasa. Kalau ada kuasa tak gerti nak cegah maksiat dan tak gerti mengimarahkan taat, baik letak. Tak terjawab kamu di mahkamah qadi Rabbul Jalil di akhirat esok. Tak siapa boleh jawab. Diri kita pun tak terjawab. Dia pikul lagi banyak lagi nak. Tapi oleh kerana pemikiran mereka pemikiran nafsu, pengukuran mereka ukuran nafsu, maka jangan dia sampai pada peringkat menyembah nafsu. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Kamu tidak lihatkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka menjadikan nafsu mereka sebagai Tuhan. Itu ayat Quran ya. Mana adanya golongan yang menyembah nafsu, dia maknanya mereka letakkan tuntutan nafsu mereka lebih besar daripada yang lain. Sebab mereka buta daripada agama Allah Subhanahu wa taala.
Ini amat bahaya dan berjalan dalam keadaan buta, terdedah dengan resiko yang tinggi. Tuan-tuan berani kalau orang start kereta waktu malam tak buka api dan dia pula mata gabun, boleh naik. Kalau boleh naik tu semua nak mahu jawab. Tak sampai 1 kilometer kan berdentum je orang. Yang tak yang dah teriak tak kejun pagi jawab dia. Bermakna kalau berjalan tanpa makna nur cahaya, bahaya besar di waktu malam. Begitulah kegelapan di akhir zaman lebih dahsyat dari malam yang gelap. Kalau tak ada cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya amal, cahaya makrifat, menyebabkan manusia itu akan binasa. Ini di antara perkara yang sering dilakukan oleh ahli zaman ialah mereka menzahirkan senyuman dan kemesraan. Jadi bila mesra dengan ahli maksiat, seronok, dia tak rasa takut. Dia buat maksiat, kita gosok belakang ni, kita senyum ke dia, beri ruang pula dia bercakap, puah, lagilah hancur. Sedangkan dalam Quran sebut apa? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah walau kanu abna'ahum aw abna'ahum aw ashiratahum ila akhir ayat. Kamu tidak akan dapat lihat, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, yuwaduna man hadallah, mencurahkan kemesraan hati dia, layanan dia kepada orang yang menentang agama Allah Ta'ala. Siapa dia penentang agama Ta'ala? Ahlul maksiyah, yang menaja maksiat dan kemungkaran. Itu maknanya orang yang menentang Allah. Tiba-tiba kita seronok dengan dia, kita telah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala demi meraihkan kehendak nafsu manusia-manusia yang terbabas dari jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini jaga ni banyak berlaku ni. Sekiranya mereka memasamkan muka mereka, sebab masam kena Allah, bukan masam kena benci ke apa, tak. Masam kena dia, maknanya membuat benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Itu menandakan baik, adalah sangat baik dan boleh menghalang mereka daripada terus menerus dalam maksiat. Anak kita kalau buat benda maksiat, dia pergi tikam nombor ekor, dan kita pun tanya, kena tak? Oh, lagi suka dia tak? Alah, 2 lagi nombor, besok tikam 5 kata. Mampus lah anak tu. Cuba pada tikam kita jalan kau nak mampus dia, kau tukar dia. Tak kan, ni dia kan. Ini dia pula tukar share sama. Bapa pula mimpi orang jadi nombor lah badan muka kita. Hanyut. Orang buat maksiat kita beri sokongan. Ar-ridha bil maksiati maksiat tu. Redha dengan maksiat dia. Kalau redha bil kufri itu kufur lagi dahsyat. Redha dengan kufur tu asalnya. Tuan Guru Hadi Husin kan, Muallim Haji Husin, ulama besar Melaka ni. Dia kalau hari Cina kapi tu, arak datuk dia kerja syirik kan, dung ceng kan, anak-anak dia semua dia terik tak bagi tengok kan. Tengok dia tak bagi. Terima kasih. Itu riwayat dia orang cerita. Sebab apa benda tu budak kalau tengok macam mana? Oh, dia seronok. Benda tu benda syirik. Ini ada orang Melayu turun pikul pada. Pikul ni datuk dia hoyang habis jawab. Habis tak iman tu? Habis. Berkata tuan guru kita al-alim mu'allam. Tuan guru dia mu'allim Haji Abdul Wahid karamallahu wajhahu, antara muliakan martabat ni tadi. Wali besar tu karamat dia banyak. Dia kata apa? Kalau rumah tempat penyembahan kafir tu, Hindu ke Buddha ke apa yang kafir dengan Ta'ala tu, kamu bina ni, kalau letak satu je batu tela kau buat, maka murtad engkau keluar pada agama. Ini kan tengok orang Melayu tu kan buat kan, tokoh Melayu tu kan buat. Dia jahil dengan agama. Sebab dia kata jahil dengan kufur antara mata hitam dengan mata putih kan. Banyak berlaku. Contohnya ada orang cerita dulu, dia punya tebu ni special dah ni. Allah Ta'ala jadikan tebu ni cantik, subur. Lepas ceiling rumah dia tu, datanglah India datang nak beli. Dia tanya nak apa? Nak buat semayang. Oh, tak ada, tak jual dia. Tu orang gerti kan. Ini pula tangkap ikan ni, Cina orang kaya ni, ikan ni dia nak buat semayang. Kita niat dia nak jual semayang, habis kan. Ta'awun alal maksiat, ta'awun alal kufri kufrun. Kalau dia nak jual, nak apa, nak makan, tu tak ada hal. Tapi bila dia taksir, ditentukan untuk buat kerja syirik, kita sekutu habis kan. Tapi kalau kejahilan, tahu tu masalah jahil ni bahaya kan.
Dia sekutu je dengan benda maksiat, dia bersama tolong dengan benda kufur, jadi kufur wal ayazabillah, ya. Ini dia bergarak dan dia bergarak mengamai tanda macam-macam hal. Dia kata tak reti agama je, dia salah tadi. Habis kemudian falau fatahalaka babal kamal lama raja'ta ila razail ara'aita man futiha lahu babal qasr hal yarji'u ila al-mazabid. Maka sekiranya Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada engkau pintu kesempurnaan babul kamal, pasti engkau tidak akan kembali semula kepada kehinaan. Maksiat, kufur itu benda hina, ya. Adakah engkau melihat orang yang dibukakan baginya pintu istana, adakah dia mahu kembali semula ke tempat buang sampah? Dia duduk tempat buang sampah, kemudian sultan pula rasa mana kesian dengan dia, ajak pergi masuk istana, dan dia pusing balik nak duduk tempat sampah. Ada kan? Mana dia orang gila tak buat macam tu kan? Maknanya Allah Ta'ala memanggil kita kepada tempat yang mulia, tempat yang hebat, iaitu mentaati dia, yang disediakan ganjaran besar di akhirat, ya. Maka tak kena dia akan kembali tempat yang hina. Sebab apa? Dia memahami, kecuali kalau dia tak faham. Ini masalah dia. Itu cantik. Maknanya apa? Kiasan daripada Syekh Mu'taila As-Sakandari, lau futihalaka babal kamal. Tapi cara dia dapat apa? Futuhat, ya, ni fataha, lau fataha, dikala membuka ya ta'ala laka bagi engkau babal kamal. Mana kalau Tuhan buka? Bagaimana kalau Tuhan tutup? Nanti yang jadi banyak yang tertutup batin hati dia tu. Jawab dia, lama raja'ta ila razail, nasai engkau tidak akan kembali tempat yang hina. Kekufuran itu kehinaan, ya. Islam itu kemuliaan maknanya. Taat itu benda yang mulia, maksiat itu benda yang hina. Qala mu'alif kada sallallahu sirran law fatahalaka babal uns bainaka wa bainahu ma talabta man ta'annasa ya bihi law ikhtara li rububiyyatihi ma qata'aka anhu law karumta alaihi ma ramaka li ghairi law fatahalaka babal uns Allahumma ja'alna minhu. Sekiranya Ta'ala membuka kamu pintu kemesraan, kejinakan, maqamul uns dia panggil, ya. Allah. Dikala membuka kepadamu pintu kemesraan, pintu kejinakan kalbi kita tu. Mana buka kalbi, hati. Antara engkau dan antaranya, ini antara engkau dan antara Allah Ta'ala. Jawab dia lewat lau tu. Tu. Pasti engkau tidak mencari orang lain untuk bermesra dengannya. Bermakna kalau hati kita masih bermesra dengan makhluk, kita belum dibuka. Tu jawab dia. Kalau dibuka, confirm dia tak akan berpaling kan. Kehaibatan nur, maqamul unsi, masya-Allah. Bila dia tembak dalam kalbi kita tu, kejinakan mesra dengan Tuhan, yang lain habis terhapus. Ya, terhapus dah. Dia punya kelazatan cukup hebat. Ya, jadi kalau masih ada lagi sangkut dengan benda lain, dengan makhluk, bermakna dia belum dibuka. Tu. Dan maqamul uns, makam berjinak-jinak dengan hati dengan Ta'ala. Bila dapat kemanisan. Dan manis itu perkara yang pertama mesti disemak. Tiap-tiap ibadat yang kita lakukan ada tak halawah, kemanisan. Kita ibadat, apa bentuk ibadat? Dalam bentuk maknanya ittisalu fardi atau ittisalu jama'i, kita tengok. Dalam bentuk konteks individu, jamaah ke semuanya, kita tengok ada tak kemanisan kita buat. Atau kita buat tu saja gitu je, tak ada apa-apa kan. Kena cek. Sebab manis dia benda rasa. Bila ada rasa dengan antara manis, jawab dia akan dapat hadiah daripada Allah Subhanahu Taala. Dia manis dengan Tuhan dia, Tuhan akan buka lagi satu lapis, makam apa? Kerinduan dengan Tuhan. Dan bila rindu, dia akan ada uns, ya, dan seterusnya makam, ya, dipanggil ittisal qalbi dia dengan Allah Subhanahu wa Taala. Itu makam yang hebat dan cari sebelum kita padam. Tahu padam?
Kalau ustaz sekolah dia kata mam. Benda mam kita. Jangan sambung ujung tu bahaya. Ya, dia bahasa lain sikit. Dia guna macam-macam kan ni. Kalau orang telinga nipis jangan ngaji dengan dia. Orang suka kecil hati jangan ngaji kan. Ada orang suka kecil hati, kena cakap sikit kecil hati, tak ada ngaji guru macam tu, dimaki saja kan. Dia kalau tahu guru belah-belahan kan, tutup kita punya belah lain sana lah kan. Orang garang kan tu. Bila kita balik tu mungkin kau mengambus tu. Terperanjat kita. Guru-guru kadang-kadang saja dia test dengan kita. Mungkin kau balik, kau datang apa tak panggil tu. Kecil hati orang, kau jenis kecil hati tak boleh, dia kena keras hati. Ya, kalau tengok perjalanan wali-wali dulu lagi tentang ni, kadang dia datang lagi balik, dia suruh kita balik kan. Dia nak tengok kita nak ambil wirid dengan dia betul tak. Kalau dia ambil ikut orang ikut, kita bagi ikut. Lepas tu orang beramal kita seminggu, lepas tu jam. Sebab tak ada kesungguhan. Ya, ni kena hambat apa dia datang juga lagi, datang hambat dia datang juga. Antuk benda betul nak betul baru dia bagi, baru dijaga benda tu. Sebab mutiara nak bagi kan, bukan bagi sepa-sepa macam jagung ni. Ya, tu setengah guru dia ambil tarik jalan tu, uslub tu masing-masing no comment. Ya, ni asyik nak komen orang ni. Dah komen orang jadi lebay komen engkau tu. Mula komen, lepas tu komen kan. Ni banyak lebay YouTube, lebay komen punya ini. Dia komen tanda komen, rupa dia dah dia komen. Ya, kalau dia tak komen tak macam tu, buang masa je lah kan. Ni tengok kita, kau menghadap Tuhan lagi pada baik. Tak pasal-pasal kau tengok orang punya kelemahan, kelemahan. Mana ada orang yang maksum? Tak ada orang maksum antara dunia. Yang maksum Nabi darah. So, kau nak cari guru tu maksum tu orang gila kan. Kita tak cari guru yang duduk dalam maksiat, tetapi kita tak boleh mencari guru yang tak kena maksiat. Tak ada guru yang tak kena maksiat. Wali pun terkena, tapi mereka tidak kekal. Bukan itu sistem hidup dia, cuma terkena dia tarik balik cepat. Itu panggil taraf mahfuz. Ya, mahfuz, bukan mahfuz Umar kan, mahfuz kan. Kita katakan mahfuz Umar, nak sebut nama orang tak ada, bukan kita apa kata nama dia mahfuz. Ni mahfuz maknanya bawa maksud mahfuz. Mana dia kena dosa tapi macam tak ke cepat bertobat balik. Sebab tu kita orang jangan kita tengok atu dosa dia betul kita pegang ni. Orang buat satu silap kita pegang, dia dah bertobat. Kan kita nurut lagi, macam mana tanggung. Tu masalah ni kan. Ini masalah. Jadi macam orang tu dulu yang tak ada pengalaman dan ni bahaya juga. Kadang ada sikit sifat apa, iri hati, sakit hati, macam-macam. Orang tu dulu budak ni nakal kat kampung kan, 10 tahun 20 tahun dia hilang, balik-balik dia mengajar. Dah mengajar dia ni, anak murid pelanggan betul lah, dia dah mengaji dia orang, dia dah berubah. Dia pergi singkap, dia ni curi itik orang dulu. Itik orang tu, itu dulu. Sayyidina Umar bunuh anak hidup ada. Sayyidina Umar pernah tanam anak dia hidup perempuan. Jangan cerita dulu tu dah tutup. Ma fat wa ma mat. Itu ucapan selalu dikeluarkan oleh tuan guru kita Muallim Haji Abdul Wahid. Ma fata wa ma mata. Yang dah sudah stop. Yang baru ni sentiasa kita repair lagi cantik dalam kehidupan kita dengan Allah Ta'ala. Tu maksudnya. Ini cerita dulu kawan. Orang tu dah bagus, dah mengajar. Ini duit itik orang dulu. Itik orang diingat tu. Ya, macam-macam tentang ni. Orang Melayu ni macam-macam. Bukan semua Melayu lah kan. Ni Melayu yang tak erti bahasa macam-macam. Yang tak dapat nur cahaya Allah Ta'ala macam tu. Jadi kata lau fatahalaka babal unsi bainaka wa bainahu ma talabta man ta'annas bihi. Sekiranya Allah Ta'ala buka je bagi kamu, tu kita minta futuhat daripada Allah, pembukaan berbagai-bagai pintu dengan dia, kemesraan, rindu antara engkau dengannya, pasti engkau tidak mencari orang lain untuk bermesra. Jadi kalau kita bermesra dengan makhluk, tak kira makhluk tu yang berakal atau mata benda, kemewahan dunia ke apa, jatuh hati kita seronok dengan dia, maka mana keseronokan yang kita nak bagi dekat Tuhan? Sifat seronok tu dah pergi kat benda lain, maka rugi besar. Sekiranya Allah SWT pula memilih engkau bagi rububiyah, ya, memandang akan ketuhanan Allah, pasti engkau tidak memutuskan engkau daripadanya. Itu dalam hikam tak ada sebab apa, pengarang sama dengan ya, kun bi awsafi rububiyah muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyah mutahaqqiqan. Kun, menjadikan diri kamu, ya, dengan memandang sifat ketuhanan Ta'ala, muta'alliq,
Sentiasa bergantung kita dengan dia. Ya, dan dengan sifat ubudiyah, kehambaan, kita menterjemahkan hamba kita dengan baru dia jadi cantik maknanya. Ya. Minta futuhat dan pembukaan. Sebab kalau buka tu memang lazat dia, ya Allah. Sebab awliya dia tak ada kisah apa. Bagi pada awliya tak ada kisah kau angkat dia pun dia tak ada kisah pun, kau caci, kau maki, kau apa-apa dia tak rasa. Sebab kalbi dia bukan dengan Sebab apa tu bukan makhluk? Sebab futuh, pembukaan dia dapat. Tuhan dah buka kalbi dia berlazat dengan Allah. Dengan makhluk tak ada hal lagi. Hatta yasjiwa indahu, ya. Itu al-madhu wal qabih. Maknanya sama, orang puji dia, orang caci tak ada apa. Zami wal mari sama itu. Habis dan memuliakan, pasti dia tidak akan menolak engkau kepada selainnya. Itu kalau Tuhan dapat kemuliaan Allah Ta'ala. Kemudian iza azala anka mahabbata makhlukin fafrah, masya-Allah. Ini kalam-kalam hulwin tadi, kalamil hul, kalam-kalam yang manis yang keluar dari pejabat batin auliya illah. Ini panggil ilmu ladun yang tuan-tuan. Iza azala anka mahabbata makhlukin, jawab dia apa? Fafrah. Mesti kamu kena syukur. Fihaza fahaza min inayatihi bika. Wala takunu ma'siyatun illa wazulma'aha afa ta'sihi wa yu'izzuk. Iza azala anka, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencabut perasaan kasih terhadap makhluk, itu kita minta ni. Minta Allah Subhanahu Wa Taala buka. Allahumma ja'alna minal muradin. Sama makna dia. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang engkau tarik. Bila tarik pada makhluk, pergi ke dia, jazbah. Ya. Allahumma ja'al min ahli tajarrud. Sama makna dia. Minta kami ahli tajarrud, orang yang tajarrud qalbi dengan Tuhan. Mana dengan makhluk dia tak ada. Qalbi, ya, jasad dengan makhluk tak apa. Memang kita kena berurus. Dia nak buat urusan keduniaan semua tu dengan jasad. Ada yang kita bincang ni satu kitab semua qalbi dan perjalanan qalbi kita dengan dia ni. Allah. Apabila Allah mencabut perasaan kasih terhadap makhluk daripada hati engkau, jawab dia, hendaklah engkau bergembira seronok, kerana ini adalah bukti Allah Subhanahu Taala mengambil berat tentang engkau. Mana dia ada dalam inayah Tuhan, bantuan Allah Taala. Kalau dia tak bantu tuan-tuan, tak boleh pergi. Jam hati kita ditambat dengan makhluk, tak boleh pergi. Mana-mana semayang pun cerita makhluk tak habis-habis. Kemudian tidak berlaku maksiat kecuali ada bersamanya kehinaan. Wala taku maksiatun illa wazullu ma'aha. Jadi kalau siapa nak dapat kehinaan, buatlah maksiat itu. Ya, hina dia di sisi Tuhan bila dia melakukan maksiat. Dan kemuliaan bila dia melakukan akan ketaatan bertaala. Adakah masuk akal engkau menderhakainya sedangkan dia memuliakan engkau? Ya. Masuk akal kita kalau mananya orang tu mulia kita, tiba kita nak menderhaka dia. Tak masuk akal, tak sepatutnya. Jadi Allah Ta'ala ada zat yang paling sempurna, paling pemurah, pengasih, penyayang, tidak kunjung putus walau satu saat sekalipun. Rahmat dia, bantuan dia, madat dia, maka tak selayaknya insan itu berpaling daripada dia, berpaling kalbi. Apatah lagi menentang dia, melawan dia, menggunakan maksiat, itu lagi teruk maknanya. Sebab disuruh kita apa? Mengingati nikmat Allah Ta'ala sampai kita terasa dengan mun'im dia. Ya. La yatimmun ni'am illa bi ru'yatil mun'im. Tidak sempurna nikmat melainkan kita perasan pemberi nikmat. Ya, perasan dan sedar, lalu kita tunduk dan bermesra merapatkan diri dengan dia, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian kata kalla faqad urubita ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa Allahumma ghfirna wa wa inna khairal. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Allahumma. Bismillah.
Alhamdulillah. Minum. Ya. Buku